الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا عابدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشكنا معن بودا وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب الإبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dapat lagi kita teruskan kuliah tafsir kita pada pagi ini, dan insya-Allah kali ini kita akan masuk tafsir surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Ikhlas. Tengok surah Al-Ikhlas. Baik, kita baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, kita tengok surah Al-Ikhlas, yang mana surah Al-Ikhlas ini ialah surah Al-Makkiyah. Dia ada 4 ayat. Jadi surah ni nampak macam pendek, tetapi fadilat dia cukup besar. Surah yang pendek tapi fadilat cukup besar. Banyak yang disebut di dalam hadis Nabi SAW tentang kelebihan yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Asal-asalnya surah ni ialah daripada su'ilan. Disebut dalam tafsir, ditanya oleh orang kafir Mekah tentang bagaimana Allah Ta'ala sebenarnya. Orang kafir Mekah minta Nabi tolong perupakan Tuhan ni macam mana, tolong gambarkan pada kami. Itu asal-asal asbabun nuzur ayat ni sebab diturunkan. Ni. Jadi sebelum kita teruskan kepada surah Al-Ikhlas yang ada 4 ayat ni, kita tengok dulu kelebihan. Apa kelebihan surah Al-Ikhlas ni? Antara yang pertama tersebut di dalam kitab Al-Tazkirah kalangan Iman Al-Qurtubi, bahawa Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Man qara'a qul huwallahu ahad fil maradihi alladhi yamutu fihi lam yaqtan fi qabrihi wa amina min baghtati qabri wa hamalathu malaikah bi'akuffiha hatta yujizuhu min sirati ila jannah. Hadis riwayat At-Tabarani dan An-Naim di dalam Ittiqam. Jadi Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad dalam masa sakitnya yang membawa maut. Contoh, dia ni sakit tenat, duduk dalam hospital dah lama dah, doktor kata tak ada harapan sembuh dah ni. Maksudnya dia tengah nazak, dia ada sakit baki nyawa dia, tapi dalam sakit membawa maut tu, Nabi kata, dia kata Qul huwallahu ahad,
Apa kelebihan dia? Dia terlepas daripada fitnah. Fitnah di sini terlepas daripada seksa kubur. Bukan setakat tu, sentosa daripada himpitan kubur, serta para malaikat dia akan tanggung dia di atas bahu-bahu malaikat, dan kemudian malaikatlah tolong bawa melintasi titian sirat. Subhanallah. Kemudian masuk ke dalam minas sirat ilal jannah, dibawa pimpin oleh malaikat pergi titian sirat, kemudian dibawa masuk ke dalam syurga. Ni bagi siapa dia? Bagi orang yang sebelum mati itu dalam sakit dia sempat kata qul huwallahu ahad. Tengok ayat simple, 4 ayat je. Semua ingatkan ayat ni kan? Tu. Jadi kelebihan yang kedua, kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah menyebut, kata Nabi, barang siapa membaca 3 kali dalam masa sakit dia, 3 kali dia baca dalam sakit dia, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia baca 3 kali ketika sakit membau-mau, maka Nabi kata dia mati syahid. Apa kelebihan mati syahid? Maka kata ulama, orang macam ni tergolong dalam mati syahid, maksudnya mereka bila mati tidak disoal di dalam lubang kubur. Antara golongan yang tidak disoal di muka nakir, orang mati syahid. Tu. Jadi contohnya, walaupun panjang masa sakit dia, jadi sebelum dia meninggal, dia sempat dia kata qul huwallahu ahad. Tu sempat dia baca qul huwallahu ahad, kemudian dia mati, maka dia tergolong dalam golongan orang mati syahid. Boleh tengok dalam Khazinah Al-Asrat, Talilah Al-Azkar, yang begitu hebat surah qul huwallah ni. Tu. Jadi kalau kita tengok fadilat yang ketiga, dalam hadis yang ketiga diceritakan tentang kematian seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Ada 3 riwayat sebenarnya tentang kisah Muawiyah ni, dengan jalan turuk yang berbeza-beza, tapi kita ambil salah satu daripada 3 pandangan tersebut. Kita ambil daripada hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah sebut, pada masa kami bersama dengan Rasulullah SAW ketika kami di Tabuk, kemudian matahari telah terbit, sinaran dia tidak seperti biasa. Maksudnya matahari yang disaksikan pada hari itu tidak seperti biasa, pelik sikit matahari itu naik cahayanya. Adapun jarak Tabuk daripada Tabuk ke Madinah tu perjalanan kata ulama iaitu lebih kurang selama sebulan. Sebab siapa pernah pergi Tabuk ke Madinah? Pernah pergi? Jarak dia lebih sebulan. Sebulan tu kalau naik kereta bas ni kejap sajalah. Dulu zaman Rasulullah maklum sajalah, tak ada lagi kereta, tak ada lagi motorway suku apa, tak ada lagi masa tu. Maka dalam duk berjalan tu dengan sahabat, dalam duk berjalan tu, maka tiba-tiba Jibril AS turun berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya Jibril tentang peristiwa kenapa matahari hari ni pelik sinaran dia, tak seperti biasa. Maka dalam hadis kata, ya Jibrilu mali aroyal syamsu mughayyiratan, faqala Jibrilu alaihi salam, ya Rasulullah di aksrati ajnahatil malaikah, wa kana zalika li anna Muawiyah al-Laythi mata bi Madinati yaumal fa'ba'atsallahu ilaihi salam bi kasrati qira'atil qul huwallahu ahad bil laili wan nahar wa fi mashyihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa ja'iyan wa zahiba ala kulli halin. Faqala Jibrilu hal laka ya Rasulullah an aqbida lakal arda fatusalli alayhi. Qala na'am. Fadaraba bijanahi falam yabqa sajaratun wala amkinatun illa tada'da'at wa rafa'a lahu sariratu hatta nazara ilayhi wa hasfuhu saffani min malaikah kullu saffin sab'una alfin malikin fasalli alaihi summa raja'a ila Tabuk. Kazafi tafsir kabir. Dalam tafsir kabir kata, ketika Jibril turun, Nabi tanya Jibril. Nabi tanya apa? Wahai Jibril, apa hal ni? Kenapa matahari terbit sinaran tak seperti biasa ni? Pelik nampak matahari hari ni. Maka jawab Jibril alaihissalam bahawasanya Rasulullah SAW hari ini adalah hari kematian Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Kemudian Nabi tanya, apa yang menyebabkan
jadi begini rupa. Maksudnya Nabi nak tanya apa amalan dia, apa yang menyebabkan kelebihan dia jadi begini rupa sehingga matahari jadi tidak sinar seperti biasa. Tu maka jawab Jibril alaihissalam, kerana masa hidup dia banyak membaca qul huwallahu ahad. Pada malam dia duk baca qul huwallah lah, pada siang hari duk baca qul huwallah, ketika duduk baca qul huwallah, ketika baring baca qul huwallah, ketika berdiri kata qul huwallah. Kata malaikat Jibril, dalam hal keadaan sebagaimanapun, pendek kata semua keadaan, dia selalu duk kata qul huwallahu ahad. Ni Muawiyah ni sebelum mati. Maka kemudian Jibril kata, ya Rasulullah, sudikah engkau tolong solatkan jenazah untuk Muawiyah tersebut. Maka dalam hadis tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril hempak bumi, kemudian semua tersungkur, kemudian Allah Ta'ala naik jenazah Muawiyah, kemudian Rasulullah pun jadi teriman untuk solat jenazah. Dengan tawaran dan malaikat Jibril suruh jadi teriman kepada Muawiyah ni, maka Nabi pun setuju, na'am, aku setuju. Kemudian Nabi pun sembahyang ke atas jenazah Muawiyah. Maka Nabi toleh ke belakang, ada dua barisan malaikat. Malaikat barisan pertama ada 70,000 malaikat, barisan kedua ada 70,000 malaikat. Pasal apa dia? Pasal nak mari solat ke atas Muawiyah bin Muawiyah al-Lasi. Pasal apa? Pasal hidup dia dulu, sebelum dia mati, duk selalu baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Subhanallah. Lepas ni kalau kita sakit ataupun kita pergi ziarah orang sakit, ajar dia, haji, makji, bro, hi bye friend, lepas ni bacalah qul huwallah selalu. Aduh, beres boh daripada sakit. Tu. Yang keempat, riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia Abu Ayyub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayajilu ahadukum an yaqra'a fil lailati sudusa Qur'an, man qara'a qul huwallahu ahad, Allahus samad, faqad qara'a sulusa Qur'an. Satu hari Nabi tanya dekat sahabat ni, Nabi tanya, ayajilu ahadukum an yaqra'a fil lailati sulusul Qur'an. Nabi tanya apa dia? Kamu sanggup ataupun tak sanggup satu malam baca Al-Quran 1/3 Quran? Sanggup ke tak sanggup? Dalam hadis ni ayat jilu, maksud ayat jilu, adakah kamu lemah? Maksudnya mudah kita faham di sini. Nabi tanya sahabat ni, sanggup tak sanggup kamu baca satu malam 1/3 Quran? Dalam Quran ada 30 juzuk, maksudnya 10 juzuk setiap malam. Sanggup ke tak sanggup? Satu malam baca 10 juzuk, sanggup tak sanggup? Nabi tanya para sahabat macam tu. Kemudian Nabi pun kata, man qara'a qul huwallahu ahad, Allahus samad, faqad qara'a thulutsa Quran. Kemudian Nabi kata, siapa-siapa membaca surah Al-Ikhlas start daripada awal sampai ayat yang keempat terakhir, dia seumpama sudah membaca 1/3 daripada Al-Quran. Ni kalau boleh sebelum tidur baca qul huwallah 3 kali. Ibarat kita baca 1/3 Quran, ibarat 10 juzuk kita baca. Kalau dengar hadis ni lepas ni, cancel lah 10 juzuk kira baca qul huwallah 3 kali, beres dah. Maksudnya ni kelebihan dia. Kalau kita baca 10 juzuk setiap malam, maka kelebihan yang lain pula. Itu maksudnya. Sebab tu dalam ibadat jangan ambil satu hadis, kena belajar banyak hadis lagi. Dan kelebihan yang kelima disebut dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah, aqbaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad, Allahus samad, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajaban. Qultu wa ma wajaba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannah, atau kama qala, hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Abu Hurairah, aku satu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pergi satu tempat, kebetulan kami sampai di satu tempat tu, kami terjumpa ada satu orang ni sedang baca qul huwallahu ahad. Nabi dengar orang ni baca qul huwallahu ahad. Kemudian Nabi kata, wajaban, wajib bagi diri dia. Jadi Abu Hurairah ni bila dengar macam tu, Abu Hurairah rasa tak faham. Apa wajib-wajib ni? Wajib apa benda ni? Kemudian Abu Hurairah tanya, qultu wa ma wajaba ya Rasulullah?
Wajib tu apa ya Rasulullah? Kenapa kau kata kepada orang tu wajib tu? Jadi sahabat tak faham. Kemudian Nabi kata al-jannah, maksudnya wajib bagi dia syurga. Boleh faham dah? Maksudnya bukan semata-mata kita baca qul huwallah tu masuk syurga sebenarnya. Maksudnya dalam ayat ni surah Al-Ikhlas dia nak cerita pada kita tentang tauhid sebenarnya. Kita tentang tauhid. Sebab biasanya bila ayat diturun kota Mekah, dia nak lawan hujah orang kafir. Sebab orang kafir tu pada waktu tu kota Mekah kan ada berhala-berhala dan sebagainya. Jadi mereka nak tahu Tuhan ni macam mana, seperti didakwa oleh Rasulullah. Tunjuk pada kami bukti Tuhan ni macam mana. Sebab dia orang ni pakai logik akal. Tuhan mesti kena nampak. Kalau nak sembah benda tu mesti kena nampak depan mata kepala. Sebab tu setengah faham agama lain dia jadikan satu patung untuk dia sembah ikut logik akal dia orang. Jadi surah Al-Ikhlas ni ialah surah tentang tauhid. Nak ceritakan tentang tauhid, nak cerita dalam kita bahawa dalam hati kita tidak ada lain selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita minta berlindung dengan Allah, kita minta segala tempat yang kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Rasulullah, bila Nabi tengok orang baca surah Qul Allah, Nabi kata wajaban, wajib bagi dia al-jannah, iaitu syurga. Sebab itulah kita kena selalu baca surah Qul Huwallahu Ahad. Hadis yang ke-6, kelebihan Qul Huwallah. Dalam hadis lain riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man arada aynama ala kirashi fanama ala yamini summa qara'a qul huwallahu ahad ma'ata marrah idza kana yaumal qiyamah yaqulu lahu rabb ya abdi udkhul ala yaminika jannah atau kama qala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah cerita, katanya Nabi SAW ada berpesan. Nabi baca hadis ni, qala man arada, siapa habis tu Nabi kata siapa nak tidur di atas tilam, maka mulakanlah tidur tu dengan cara rusuk di sebelah lambung sebelah kanan. Ini cara tidur Rasulullah, ini sunnah. Nabi ajar kepada kita cara tidur, tidurlah mengiris sebelah kanan. Pasal apa dia? Pasal antara kelebihan dia untuk memproses makanan dengan sempurna. Tu. Jadi kalau kita ni makan banyak ataupun kita makan, tidur tu mengiris sebelah kanan. Jadi usuh ni sempurna cara pengaliran dia. Dan kedua, yang saya perasan dah, jin tak boleh nak tindih kita kalau kita tidur ikut cara Rasulullah. Dan jin ni ataupun iblis suka tindih masa tidur ketika mana kita tidur menentang. Menentang menyerap macam ni. Tu menentang. Lagi-lagi lah kita tidak berpakaian dan sebagainya. Dia suka ganggu. Lagi-lagi dia suka ganggu semua orang lah, tak kira laki-laki perempuan. Biasanya orang perempuan ramai lah jin suka tindih dan sebagainya. Benda ni tak mustahil, memang ada. Sebab dia makhluk Allah Ta'ala, duduk dia sekali dengan kita juga. Jadi Nabi kata orang Islam kalau nak ikut adab yang dibuat oleh Nabi SAW, maka hendaklah bila nak tidur tu, mulalah tidur tu mengiris sebelah rusuk kanan. Lepas pada tu, sementara kita nak lena tidur tu, bacalah Qul Huwallah, kata Nabi. Mengiris sebelah kanan, kemudian baca Qul Huwallah sebanyak 100 kali. Mana ni dia kata ma'ata marrah, baca 100 kali sebelum nak tidur tu. Maka apa kelebihan? Nabi kata hari kiamat esok siapa yang buat amalan ni, siapa dia bila nak tidur rusuk sebelah kanan, kemudian dia baca Qul Huwallahu Ahad, baca sebanyak 100 kali, maka kata Nabi SAW, benda macam tu hari kiamat esok Allah Ta'ala mari jumpa dia. Tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan datang jumpa dia. Allah Ta'ala kata kepada dia, ya abdi, wahai hambaku. Pasal apa tiap-tiap kali kita nak tidur kita baca Qul Allah? Bukan senang benda ni sebenarnya, bukan senang. Bukan senang nak baca Qul Allah sebanyak 100 kali, bukan. Tu tidur tak lena, bukan senang lah. Bukan semua orang boleh buat benda-benda macam ni. Tapi Tuhan kata bila kita tidur baca Qul Allah 100 kali, maka Allah Ta'ala datang dekat kita hari kiamat. Allah Ta'ala kata apa dia? Ya abdi udhu ala yamin ayat ala yaminaka jannah, masuklah ke dalam syurga melalui kanan kamu, Allah Ta'ala kata.
Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Hadis yang ketujuh, kelebihan Allah. Dalam riwayat lain Anas bin Malik pernah cerita, wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a kullu yaumin ma'atai marrah qul huwallahu ahad muhiyya anhu dzunubal khamsina hasanah illa ayyafuna alaih al-laili atau kama qala. Hadis riwayat Imam Tirmizi juga. Anas bin Malik pernah kata, bersabda Nabi SAW, siapa tiap-tiap kali yang baca 200 kali, baca 200 kali, maksudnya tak semestinya 200 kali itu sekaligus lah. Ada ulama kata maksudnya dalam satu hari itu kita sambung-sambung lah 200 kali tu. Pagi ni baca 10, kejap lagi baca 50. Maksudnya dalam satu hari itu cukup 200. Sama ada tiap-tiap kali selepas sembahyang ke ataupun selepas solat ke, selepas baca Quran ke, maka yang penting sebelum tidur kita sempat baca 100 kali. Tu qul huwallahu ahad, jumlahnya 200 kali, bukan satu. Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosanya selama 50 tahun. Malaikat, kalau sekiranya orang tu mati dalam keadaan berhutang tetapi dia mampu nak bayar hutang tu tapi sengaja tak nak bayar hutang, maka Allah Ta'ala tak ampun juga dosa dia. Ini kecuali orang yang tak nak bayar hutang lah. Ini hadis sahih ni. Pasal sekali lagi Allah Ta'ala kata semua orang yang buat ni, semua orang boleh buat ni. Ada orang bila dia dengar hadis ni, dia kata mudah je nak buat benda ni. Memanglah nampak macam mudah, tapi walaupun nampak mudah, siapa yang boleh buat 200 kali sehari? InsyaAllah boleh lepas ni kita buat tu. Jadi Allah Ta'ala kata apa dia? Jadi siapa yang amal 200 kali sehari dalam satu hari sebelum tidur, maka Allah Ta'ala ampun dosa kita selama 50 tahun. Boleh faham dah? Benda ni mudah lah. Tapi kena ingatlah, amalan ni mesti istiqamah dan mesti kena berterusan, jangan berhentilah. Sebab apa? Kita kena amal selalu. Tapi ada ulama mengatakan dosa apa yang diampun ni? Ada ulama kata diampun dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar tidak terhapus dengan perbuatan ini, tapi dengan cara kita bertaubat kepada Allah dengan 3 syarat taubat, itu dosa besar. Dan hadis yang ke-8 mengenai kelebihan Allah. Pada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pada satu hari dia bangkit di depan sahabat, kemudian Nabi kata depan sahabat, Nabi kata, sudu, mari berhimpunlah, kata Nabi. Sudu fa inni aqra'u alaikum sulusa Quran. Nabi kata, hei semua, tolong berhimpun, kerana aku nak baca kepada kamu 1/3 Quran. Tu. Jadi sahabat bila dengar macam ni, maka sahabat pun pakat berhimpun lah. Tuan-tuan, kalau kita ni pernah dengar orang baca Quran sedap, kalau kita ni pernah dengar orang baca Quran sedap, tapi walaupun sesedap mana manusia baca Quran atas dunia ni, dia tidak sesedap seperti mana bacaan Nabi SAW. Tu Nabi ni tak boleh nak lawan sedap dia, tak boleh nak lawan. Sebab tu yang paling fasih yang baca Quran ni dalam dunia ni hanya Nabi SAW. Tu sebab tu Quran ni satu benda yang ajaib. Kalau kita baca dengan fasih, dengan betul, dengan makrak, automatik jadi sedap. Walaupun sesedap mana manusia atas dunia, tapi tak boleh lawan sesedap bacaan Quran Nabi SAW. Contoh, kita pergi ke Masjidil Haram, kita pergi Masjid Mekah, kita dengarkan Tok Imam dia baca tu, sedap tu. Maksudnya dia baca tu dalam keadaan sedap. Tu. Jadi pada waktu tu kita ni dah susah payah pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, tiba-tiba dia nak baca surah pendek. Tak boleh. Kita marah pula ke Tok Iman tu. Baca surah panjang, kita mari jauh ni. Kita susah payah mari ke Mekah ni, tiba-tiba mari baca qul Allah, baca apa? Inna a'tayna. Tak sudah. Maksudnya bila kita mari pergi ke Masjidil Haram, kita pergi Masjid Mekah, Tok Imam Mekah duk baca dalam solat, Masjidil Haram duk baca dalam solat, pada waktu itu kita duk tumpang lazatnya bacaan tersebut. Kita tumpang dia. Kalulah begitu rupa Masjidil Haram, bagaimanalah kalau Nabi SAW jadi Tok Imam pada waktu tu.
Nah, maka tiba-tiba Nabi pergi depan sahabat, Nabi kata, berhimpun, aku nak baca pada kamu 1/3 daripada Al-Quran dekat kamu semua ni. Nah, kemudian dalam hadis tu kata apa dia? Maka berhimpunlah para sahabat, maka Nabi pun bacalah. Nabi pun baca, bila berhimpun semua, Nabi pun baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Nabi habis baca macam ni, Nabi pun masuk ke rumah. Tu maka sahabat ni duduk berhimpun, duduk cakap sama-sama mereka. Tadi kata nak baca 1/3 Quran. Nah, badi duk komen lah. Netizen kan, netizen biasalah tu. Pasal apa? Pasal lepas Nabi baca qul huwallahu ahad, terus Nabi masuk dalam rumah. Kata nak baca 1/3 Quran, duk saling bercakap antara sahabat-sahabat lain. Maka setengah sahabat lain kata, mungkin wahyu Allah tak ada buat turun ko. Maka kemudian Nabi tu ketika dia nak baca 1/3 Quran, tiba-tiba wahyu tu, kemudian dia terpaksa masuk dalam rumah untuk terima wahyu. Ada setengah sahabat kata macam tu. Nah, jadi kemudian kata ulama, Nabi pun tiba-tiba kejap kemudian Nabi pun keluar untuk kali kedua. Nabi keluar kali kedua, Nabi kata, sesungguhnya aku bagi kamu tahu dekat kamu ni, aku nak baca 1/3 Quran. Tidakkah qul huwallahu ahad itu yang aku baca tadi menyamai 1/3 Quran? Nabi kata macam tu. Maksudnya Nabi nak kata baca qul huwallahu ahad ini menyamai 1/3 Quran. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Nah, jadi kalau kita nak cerita tentang surah Al-Ikhlas ni banyaklah. Dan banyak kelebihan dia, datang bermacam-macam keistimewaan dan bermacam-macam riwayat yang disebut oleh Nabi SAW. Bahkan pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, riwayat daripada Anas bin Malik, ada seorang laki-laki daripada golongan Ansar, dia jadi tok imam di Masjid Quba. Masjid Quba ni masjid yang istimewa, yang mana kita pijak di bumi Madinah ni, jangan tak pergi ke Masjid Quba, pastikan pergi ke Masjid Quba. Siapa pernah pergi Masjid Quba? Cantik tak? Besar? Tu. Jadi kisah Masjid Quba ni macam ni, kerana Nabi SAW sentiasa pergi solat di Masjid Quba. Nabi ni sentiasa pergi. Dalam seminggu sekali pasti Nabi akan pergi Masjid Quba. Sibuk macam mana pun, mesti Nabi akan solat di sana, di Masjid Quba tu. Nah, Masjid Quba ni ialah masjid mula-mula yang Nabi bina setelah mana Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Itu masjid mula-mula Nabi bina. Maka terdirilah masjid di situ, Masjid Quba nama dia. Nabi SAW duduk Madinah, kok mana pun kata ulama pasti Nabi akan hadir ke Masjid Quba untuk solat berjemaah. Sebab apa? Nabi cukup sayang masjid ni. Nabi cukup sayang. Ada satu orang sahabat ni, dia jadi tok imam di Masjid Quba. Ada satu sahabat dia jadi tok imam di Masjid Quba, maksudnya dia jadi imam di Masjid Quba tersebutlah. Dalam syarah hadis menyatakan sahabat tersebut iaitu bernama Kalsum bin Al-Hadad. Kalsum ni orang Arab, nama orang lelaki. Kalau kita orang Melayu ni perempuan kan. Jadi yang jadi tok imam Masjid Quba tu sahabat Nabi nama Kalsum bin Al-Hadad. Dia jadi imam Masjid Quba. Tapi dia ni tok imam yang paling pelik dalam dunia. Pasal apa dia? Pasal tak ada lagi orang tok imam jadi serupa dia ni. Dia ni apabila dia nak sembahyang, selepas dia baca surah Fatihah, lepas baca surah Fatihah pasti dia akan baca surah Al-Ikhlas. Lepas baca surah Al-Ikhlas, dan kemudian dia baca surah yang kedua pula. Samalah rakaat kedua. Dia ni pelik pada orang lagi. Pelik pada orang. Rakaat kedua pun begitu juga. Maka setiap kali sembahyang dia buat macam tu. Setiap rakaat selepas baca Fatihah pasti baca surah Al-Ikhlas, lepas tu baca surah lain pula. Jadi dua surah lah dia baca selepas Fatihah tu. Kemudian dia duduk baca surah-surah tu, maka menjadi satu amalan oleh Kalsum bin Al-Hadad tersebut. Tu. Maka kemudian sahabat ni duk mai rasa ragu lah. Sahabat nak mai rasa ragu. Kemudian sahabat ni rasa macam pelik lah, lagu mana ni. Nabi tak buat kerja-kerja macam ni. Tiba-tiba Kalsum duk mai jadi tok imam, dia buat macam ni. Maka sebagai sahabat pun datanglah berjumpa dia. Tu. Dan kemudian kata sahabat, kamu ni bila jadi tok imam sembahyang ni, bila jadi tok imam, kamu dak baca Al-Fatihah, kemudian kamu baca qul huwallah, maka kamu tidak tahu ke baca satu surah pun sudah memadai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu nak baca sampai dua surah, kata sahabat kepada Kalsum tersebut.
Nah, tu. Maka jawab Kalsum kata apa dia? Kalsum kata, aku tak akan tinggal apa yang aku buat ni. Nah, aku tak akan tinggal apa yang aku buat ni. Kalau kamu nak aku jadi tok imam kamu, aku tetap buat begini. Kalau kamu tak suka apa yang aku buat, kamu sendiri jadi tok imam. Oh, jual mahal lah macam tu. Tu jual mahal. Biasalah. Sebabnya apa dia? Sebab pada waktu itu Kalsum ni antara orang yang paling layak sekali jadi tok imam di Masjid Quba. Dan jikalau diganti dengan orang lain, jadi penduduk di situ tak mahu orang lain jadi tok imam. Jadi semua minat kepada Kalsum jadi tok imam. Maka kemudian sahabat pergi report kepada Nabi SAW tentang peristiwa ni. Maka kemudian bila Nabi dengar peristiwa ni, Nabi panggil Kalsum ni. Nabi pun tanya, apa cerita ni? Duk geger gempa-gempa ni, apa cerita ni? Nah, tu. Kemudian Nabi pun kata, bukankah kawan kamu ni dah bagi nasihat dan sebagainya? Nah, selepas sembahyang, lepas baca Fatihah, baca satu surah pun dah cukup dah. Nah, kenapa ni? Nah, tak habis apa ni? Kenapa ni duk baca dua surah dan sebagainya ni? Nah, kemudian jawab Kalsum, ya Rasulullah, aku suka baca qul huwallahu ahad ni. Aku suka. Jawab Kalsum. Nah, kok mana pun sesungguhnya, kok mana pun setiap kali aku sembahyang pasti aku baca surah qul huwallahu ahad. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, sesungguhnya sukanya kamu kepada surah qul huwallahu ini akan membuat kamu masuk ke dalam syurga, kata Nabi SAW. Jadi hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Nah, dan kemudian kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, banyak lagi lah dalam riwayat. Dan kalau saya nak bawa saya ni habis. Itu sebagai mukadimah saya nak bawa di sini tentang kelebihan qul huwallahu ahad. Baik, kita sambung sikit lagi. Okey, baik. Kita nak sambung tentang surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, hakikat sebenar Allah Ta'ala itu esa. Jadi dalam ayat ni Nabi bagi ingat bagi orang Islam betul-betul Tuhan tu ahad, Tuhan tu esa, satu saja. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Jadi sebab apa ayat ni diturunkan? Sebab kata ulama, banyak dalam riwayat, antara riwayat pertama ada orang kafir musyrik, iaitu Al-Ahzab. Dia tanya Rasulullah SAW. Dia kata, sebutkanlah kepada kami ya Muhammad tentang Rabb kamu, tentang Tuhan kamu. Tolong gambarkan, tolong beritahu. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala mewahyu kepada Nabi SAW surah Al-Ikhlas. Nabi pun jawab kepada orang kafir, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi kata Allah itu esa. Allah adalah tempat yang kita meminta-minta segala sesuatu, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan ia adalah sesuatu yang tidak setara dengan dia. Maka rupanya ayat ini diwahyukan oleh Nabi ketika menjawab pertanyaan orang kafir. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, rupanya orang kafir ni pernah buat perbandingan. Dia buat perbandingan macam mana? Dia buat perbandingan bahawasanya, katalah orang kafir Al-Ahzab, banyaklah dalam riwayat kata orang kafir Al-Ahzab ni kata apa dia? Tu Allah Ta'ala ni buat daripada cahaya, malaikat buat daripada cahaya, Adam daripada tanah, Iblis daripada api yang menjulam. Kemudian Tuhan kamu ni daripada apa pula? Cuba beritahu kepada kami. Tiba-tiba Allah Ta'ala buat turun ayat Al-Ikhlas ni. Maka Jibril pun turun ayat ni kepada Nabi SAW. Nabi pun baca ayat ni di hadapan orang-orang yang menanyai tentang ketuhanan. Maka ayat ni lebih kepada nak cerita tentang ketuhanan. Boleh faham dah? Ni tentang umat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa dia? Dalam ayat pertama ni Allah nak suruh Nabi beritahu orang kafir, Tuhan ni bukan seperti Tuhan mereka. Ia boleh berupa-rupa, boleh berbentuk-bentuk, tak boleh. Tu. Dan Tuhan kita ni tidak berbilang-bilang. Sebab itulah setengah agama lain mengakui bahawa Tuhan itu berbilang-bilang. Paling kurang pun bilangan 2. Seperti mana agama Kristian. Trinity lah. Dia ada 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tuhan Bapa kena kepada Allah. Tuhan Ibu kena Siti Maryam. Tuhan Anak kena kepada Nabi Isa. Tu. Mereka berbilang-bilang. Sedangkan Allah Ta'ala kata la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita mengaji sifat 20,
Allah bersepakat dengan sifat wahdaniyah, keesaan. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan af'al. Tu. Adakah sama tunggal Allah dengan tunggal makhluk? Tak sama sebenarnya. Apabila kata tunggal Allah pada zat, maka zat Allah ni tidak bersusun-susun, tidak berlapis-lapis, tidak berkapuh-kapuh di antara dua juzuk seperti mana tubuh badan kita. Adapun tubuh badan manusia nak dipanggil seorang, asalnya bersusun-susun, berlapis-lapis. Contoh tubuh kita sebelum dipanggil seorang, kita ni berlapis-lapis, bersusun-susun. Mana contohnya? Kita boleh kerak belah bahagi. Asalnya tangan ni bercerai, kaki ni bercerai. Kaki asing, tangan asing. Jadi apabila tangan disatu dengan tubuh, kaki disatu dengan tubuh, kepala disatu dengan tubuh, maka dipanggil seorang. Adakah Allah Ta'ala begitu? Tidak. Allah Ta'ala ni esa Allah tidak bersusun-susun. Dan sebagai contoh, Allah ni bukan seperti mana kitab. Okey, kitab kita ni ada berapa buku surat? Contohnya ada 50 surat. Asal sebuah kitab ni dia bercerai. Setiap helaian ni ada buku surat, contoh 50 helai. Kemudian start muka depan sampai muka belakang, kemudian kita stapler. Jadilah sebuah kitab. Adakah Tuhan esa begini? Tidak. Jadi esa sebuah kitab ni dipanggil bersusun-susun, berkapuh-kapuh. Adapun esa Allah Ta'ala tidak bersusun-susun, tidak berkapuh-kapuh. Begitu zat Allah Ta'ala. Adapun zat makhluk dia bersusun-susun, berkapuh-kapuh di antara satu juzuk yang lain. Asalnya juzuk yang tidak boleh dibelah bahagi, tapi bila dicantum maka boleh dibelah bahagi. Contohnya seperti sebiji gelas. Asal sebiji gelas ni ialah benda yang halus. Bila kita kumpul benda yang halus tu, kita bakar dia, kemudian dia jadi benda yang satu, kemudian kita jadi sebiji gelas. Asalnya gelas ni, contoh cawan gelas ni, benda yang halus. Maka nak dipanggil secawan ni apa dia? Dia digabungkan dengan pelbagai jenis juzuk-juzuk. Boleh faham dah? Maka dipanggil sebiji gelas. Adakah Allah Ta'ala begitu juga? Maka tidak. Allah Ta'ala bukannya kata esa Allah ni, dia kata Al-Quran qul huwallahu ahad. Ahad bukan maksud esa ni Allah berkapuh dengan juzuk-juzuk yang lain, tidak. Tu boleh faham dah? Tu. Jadi adapun zat makhluk ni boleh hancur, boleh kerak, boleh belah, boleh bahagi. Adapun zat Allah Ta'ala kam muttasil, kata ulama, bilangan yang berhubung, yang bercatur pada zat, seperti mana tubuh kita lah. Allah Ta'ala bukan bilangan kam muttasil dan bukan bilangan kam munfasil. Munfasil ni bilangan yang berasingan, bilangan yang sama yang berasingan. Contoh duit 50 sen 2 keping. Jadi ada 2 keping yang bersamaan nilai 50 sen. Jadi adakah Allah Ta'ala begitu? Tidak. Allah Ta'ala tidak ada persamaan langsung dengan Tuhan-Tuhan lain dan sebagainya. Boleh faham dah? Maka dalam ayat ni, kalau kita mengaji sifat 20, ada berkaitan dengan wahdaniyah lah. Allah Ta'ala itu tidak bersusun-susun, tidak berkapuh-kapuh di antara satu zat yang lain. Itu maksudnya. Itu masalah wahdaniyah pada zat. Dan wahdaniyah pada kudrat juga. Kudrat Allah satu sahaja. Adapun kudrat makhluk ataupun sifat makhluk berbilang-bilang. Contoh, kalau kita kudrat kuasa ni pada makhluk berbilang. Kalau kuda tangan kanan, ada lagi kudrat tangan kiri. Sifat makhluk berbilang-bilang, sifat Allah satu saja. Contoh, sifat makhluk berbilang-bilang. Contoh sifat melihat. Bila buta sebelah mata, maka boleh tengok sebelah lagi. Adapun Allah Ta'ala tidak berbilang. Wujud satu, perikidam satu, wahdaniyah satu dan sebagainya. Dan kemudian wahdaniyah pada sudut af'al perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat benda tidak berkongsi dengan mana-mana pihak. Ingat, Allah Ta'ala nak buat benda tidak berkongsi. Makhluk ni dia atas jalan buat juga, tapi buat bukan atas jalan memberi manfaat dan mudarat. Yang boleh memberi mudarat hanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk ni hanya atas jalan usaha. Dan Allah Ta'ala nak buat satu benda tidak melalui wasitah, perantaraan. Adapun makhluk, kalau nak buat satu benda mesti ada wasitah. Contoh, kalau kita nak buat rumah, kita perlu kepada pahat, kepada gergaji. Kalau nak buat kereta mesti kena ada logam. Maksudnya perlu kepada wasitah, mengenahi. Adapun Allah nak buat satu benda tak perlu wasitah apa-apa. Contohnya Allah Ta'ala jadi Nabi Isa AS. Kun fayakun. Kalau Allah kata nak jadi, jadi.
Ni maka kesimpulan dalam ayat pertama ni, Allah suruh bagi tahu pada orang kafir bahawanya Tuhan itu tunggal. Nak menafikan banyak agama, penganut agama mengatakan Tuhan itu berbilang-bilang, berbentuk-bentuk dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala buat satu benda tidak berkongsi. Kalau Allah buat satu benda berkongsi dengan Tuhan lain, sudah tentu Allah ni lemah. Pasal apa nak buat satu benda kena berkongsi? Tapi apabila berkongsi, macam berniaga lah syarikat, kadang-kadang bergaduh. Bila bergaduh wujud perlawanan, maka ada satu belah pihak menang, ada satu belah pihak kalah. Maka dua-dua sekali, walaupun menang kalah ataupun perlawanan itu sendiri, semuanya tu orang panggil lemah semuanya. Maka Allah Ta'ala nak buat satu benda tidak berkongsi dengan mana-mana pihak. Maka di sinilah kita kena faham Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu esa, esa pada sifat, esa pada zat dia, esa pada perbuatan. Nah, kemudian ayat yang kedua, firman Allah, Allahus samad. Allah itu sahaja tempat kita bergantung harap. Tempat hajat yang berkekalan ialah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tempat harapan kita, apa pun hajat kita, apa pun kehendak kita, apa pun kemahuan kita, apa jua yang kita mahu dalam hidup ni, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Sama ada hajat kita dalam bentuk dunia ataupun hajat kita dalam bentuk akhirat. Allah sahaja yang boleh bagi dekat manusia ni. Manusia tak boleh bagi apa-apa dekat kita. Nah, kalau hajat kita nak sihat, tapi Allah Ta'ala tak bagi kita sihat, panggillah doktor, beribu-ribu doktor pakar pun, kita tak akan sihat sampai bila-bila. Pasal apa dia? Allah Ta'ala tak tunai hajat kita. Nah, kalau Allah Ta'ala tak bagi kita kaya, maka usahalah macam mana pun, buatlah bisnes apa pun, nah, sampai ke mati pun kita tak akan kaya. Pasal apa dia? Allah Ta'ala tidak berkehendak kita menjadi kaya. Maka ayat kedua, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Dari apa pun tempat yang kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bergantunglah kepada Allah apa jua keadaan. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Maka tidak ia beranak dan tidak ia diperanakkan. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Esa tu maksudnya dia tidak ada anak dan dia tidak ada bapa. Itu maksudnya. Allah ini tidak ada anak lelaki dan tidak ada anak yang perempuan. Tu. Dan Allah Ta'ala tak ada mak. Dan Allah Ta'ala tak ada pak pun. Itu dipanggil Allah itu esa ahad. Sebab tu syarak ni dia tak bagi kita fikir tentang zat Allah. Jangan pula kita duk fikir. Antara tipu daya syaitan apa dia? Dia mari kacau kita, dia kata, kamu duk semayang ni, sebenarnya Tuhan ni macam mana? Cuba kamu duk fikir sikit, Tuhan macam mana sebenarnya kamu sembah ni? Pernah fikir tak macam tu? Pernah kan? Pernah kita nak cari jawapan Allah ni rupanya macam mana? Jadi syarak kata ilmu usuluddin kata tak wajib kita ni kaji tentang zat Allah. La tafakkaru fi khaliq, jangan duk fikir tentang Allah. Tafakkaru fi la tafakkaru fil khalqillah. Fikirlah tentang jadi Allah, jangan la tafakkaru fi zatillah. Jangan duk fikir tentang zat Allah. Sebab kita nak fikir zat Allah ni tak sampai dengan akal kepala kita. Ni sesuatu yang dakik, sesuatu yang paling payah kita nak faham, nak reti tentang hakikat zat Allah Ta'ala. Bila ada orang tanya macam mana Allah, jawab paling tepat wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Sebab kalau kita kata Allah ni tinggi, rendah, berupa bentuk macam manusia, itu dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tu. Maka dalam ayat ni lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu bagaimana hakikat Allah? Kita ni lahir ada mak pak, ada anak, Allah. Sedangkan Atromes sendiri pun dia orang bila naik ke langit, dia orang pun ada dia punya ahli keluarga dia. Dia ada punya adik-beradik Atromes. Itu kisah Atromes. Tapi kita tak boleh banding Atromes dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni kita tak nak fikir tentang zat dia. Maka siapa nak kenal Allah melalui sifat dia, maka kita mengaji sifat 20. Dengan cara sifat ni lah kita boleh kenal zat Allah Ta'ala yang sebenar. Tapi jawapan paling tepat bila orang tanya Allah ni bagaimana sebenarnya, wallahu a'lam. Kalau betul kamu nak jumpa Allah, tuju bangunan dululah, mati dulu, baru boleh jumpa Allah. Dan ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah itu menyamai seorang jua pun. Maksudnya tidak ada satu tafsir pun, satu contoh yang boleh kita buat bandingan dengan Allah Ta'ala. Tak ada.
Tak ada bandingan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang seumpama dengan Allah Ta'ala. Maka dalam sifat 20 dia ada satu sifat yang dipanggil mukhallafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan apa-apa makhluk. Nah, contoh daripada sudut zat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Nah, tu tidak sama walaupun sedikit. Tak boleh kita sama. Hakikatnya berbeza. Contoh kita kata wujud Allah dengan wujud makhluk. Pada sudut lafaz sama. Allah wujud, makhluk wujud, tapi di sebuah wujud kita berbeza. Wujud Allah tidak didahului oleh tiada, adapun wujud makhluk didahului oleh tiada kemudian tiada. Dah? Itu maksudnya. Sama juga daripada sudut sifat. Sifat kudrat Allah dengan sifat kudrat makhluk tak sama. Dah? Allah ada sifat kudrat, makhluk ada sifat kudrat, tapi tak sama. Adapun daripada perbuatan, maka tak sama. Seperti saya beritahu, Allah buat satu benda tak perlu kepada wasitah, tapi makhluk nak buat satu benda perlu kepada perantaraan seperti tuku dan sebagainya. Nah, maka kita tidak boleh menangguh hadis ataupun ayat Quran secara zahir. Jadi sebab itulah ada ayat yang mutasyabbihat. Nah, setiap kali datang ayat mutasyabbihat, contoh ayat tu menunjuk Allah sama dengan makhluk, maka datanglah dua ulama di dalam ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia? Yang pertama ulama salaf. Ulama salaf dalam menetapkan masalah ayat mutasyabbihat ni, siapa ulama salaf? Iaitu daripada kalangan sahabat, tabi'in dan empat mazhab kita tu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu termasuk kategori salaf. Dan salaf ni mereka beramal dengan taswif. Maksudnya dia serah makna kepada Allah. Kalau mari satu ayat sama dengan makhluk, contoh yadullah, tangan Allah, maka mereka tak kata tangan tu serupa tangan manusia, tapi mereka serah makna tu kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya taswif. Dan kemudian datang ulama yang kedua mutaakhirin, yang kemudian dipanggil ulama khalaf. Ulama khalaf kata bila ayat mutasyabihat wajib kena takwil. Takwil apa dia? Paling makna pertama kepada makna kedua. Kalau tengok sudut asal, makna tangan kaki ni tangan kaki anggota lah. Tapi kalau datang ayat Quran menyamakan Allah dengan makhluk, maka kita kena takwil makna pertama supaya tidak sama makna tu dengan makhluk. Maka kita kena takwil kaki tangan maksudnya kerja, maka dipanggil kaki tangan kerajaan. Maksudnya apa dia? Maksudnya makna tu tidak menunjukkan sama dengan makhluk. Maka itu dalam masalah tauhid mengenai walam yakullahu kufuwan ahad, Allah tidak ada sama menyamai sekalipun dengan seorang jua pun. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi oleh sebab itu, jadi ayat surah Al-Ikhlas ni lebih kepada nak menceritakan tentang tauhid. Nah, ini dari tauhid Allah Ta'ala itu esa. Itulah antaranya penjelasan di bawah surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita berhenti kat situ dulu. Dan ada soalan ke nak tanya? InsyaAllah boleh. Ada soalan ke? Tak ada InsyaAllah saya tutup di sini insyaAllah. Kita sambung lagi pada pertemuan akhir datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ilman fawda wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.